Lepas ni mesti kena buat khusus buat apa? Rakaman ni. FB Live. Baik. Kita mulakan pengajian malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam syai'un lahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashasu fihi al-absar. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu alpa ataupun lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya sesungguhnya mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kepada satu hari ataupun satu masa mata mereka akan terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, seluruhnya jawatan kuasa, dan sahabat saya Fadil Ustaz Syuhaimi, seluruhnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala mengizinkan pertemuan kita malam ini, mengizinkan, diberikan kekuatan pada kita, maka dapatlah hadir dalam majlis ini insya-Allah untuk kita sambung kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab baru tu, betul tak? Babu tahrimiz zulmi. Babu tahrimiz zulmi wal amri biraddi mazalim. Bab pada menyatakan haram melakukan kezaliman. Babu tahrimiz zulmi, bab pada menyatakan haram melakukan kezaliman, wal amri biraddil mazalim, dan perintah untuk menolak sebarang bentuk kezaliman. Insya-Allah.
Baik. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumih bi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab dan telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Kata musannif, seorang yang telah melakukan kezaliman sama ada secara terang atau rahsia akan dipersoalkan dan diperhitungkan di hari akhirat kelaklah. Oleh itu sesiapa ataupun setiap orang yang hendaklah berhati-hati ya. Oleh itu setiap orang ataupun siapa sajalah hendaklah dia berhati-hati supaya menghindarkan diri daripada melakukan sebarang kezaliman, kerana kezaliman itu akan mengurangkan amal kebajikan yang telah diusahakannya. Kerana kezaliman itu Surat 76 apa? 76 apa? Ha? 76 apa? Seorang je yang mendadah kitab, yang lain tu tak tahulah, tak ada apa. Okey. Golak Baik. Oleh itu setiap orang naklah berhati-hati. Ihzar, bahasa Arabnya ihzar lah, berhati-hati, supaya menghindarkan diri daripada melakukan sebarang kezaliman. Kan, yang mana kezaliman tadi akan mengurangkan amal kebajikan yang telah pun diusahakan ataupun yang telah pun kita lakukan selama ini. Perkara ini dapat dibuktikan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Firman Allah Taala, "Wa ma lizzalimin min hamimin wala syafi'in yuta'u." Wa ma lizzalimin min hamimin wala syafi'in yuta'u. Surah Al-Mu'min ayat 18. Maksudnya pada saat itu orang-orang yang zalim tidak akan mendapat seorang sahabat yang boleh membelanya. Tidak ada seorang pun sahabat atau kawan yang boleh nak bela kita. Dan tidak akan mendapat pemberi syafaat yang diterima pertolongannya. Siapa pun tak boleh nak beri syafaat kalau kita banyak melakukan kezaliman dalam muka bumi. Okey. Semua zalim ada dua lah. Zalim ada dua. Satu zalim pada makhluk, pada orang lain. Satu lagi zalim terhadap dirinya sendiri. Ada sebuah ulama pula kata ada tiga pula zalim. Satu zalim kepada Allah, dua zalim terhadap orang lain, ketiga zalim terhadap diri kita sendiri. Kan? Kalau zalim dengan Allah, kita boleh mohon pada Allah lah, taubat pada Allah. Zalim kepada diri sendiri, maknanya kita taubatlah, janganlah kita buat lagi. Mana zalim atas diri sendiri. Okey. Yang ketiga zalim terhadap orang lain. Kan, maki hamun orang, kan, kutuk orang, fitnah orang, macam-macam gila. Ni zalim terhadap orang lain. Kalau zalim terhadap orang lain, naklah kita meminta maaf. Minta maaf terhadap orang tersebut. Kalau kita rampas hartanya, kita pulangkanlah harta dia. Kalau kita pukul dia, mintalah maaf. Mudah-mudahan dia memaafkanlah kesalahan kita dan sebagainya. Selagi mana hamba tadi zalim terhadap orang lain, selagi mana dia tidak memaafkan kita, selagi itu kita menanggung dosa. Lagi itu kita menanggung dosa. Naklah kita kalau boleh dia maafkanlah salah kita. Tapi kalau kita dah minta maaf, dah tunggang tunggit, kita memaafkan, dia tak maafkan juga. Jadi besok akhirat esok cakaplah ke dia, lamalah kita akhirat besok. Lamalah kita pada masyarakat kan. Habis kau tak nak maafkan, lamalah. Kita dah minta maaf dah. Je kan. Tapi kalau orang kita zalim tu dah mati je dah. Orang yang kita zalimi tu orang dah mati dah. So macam mana? Kita ambil harta dia, kita curi harta dia, tapi dia dah mati, dah meninggal. Nak minta maaf dia tak boleh, nak pulang tak boleh, orang dah mati. Jadi kita kan ambil harta tadi, kita sedekahkanlah kepada orang lain, orang fakir miskin,
dengan niat untuk si mati, orang yang telah pun kita buat zalim tadi. Jadi itulah cara dia. Dah meninggal macam mana? Kalau masih hidup bolehlah kita pergi minta maaf dan sebagainya. Okey. Tapi antara zalim-zalim yang besar tadi itulah zalim kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menafikan hak Allah, menduakan Allah, mensyirikkan Allah, kan, dan sebagainya, menuduh Allah Taala yang bukan-bukan dan sebagainya, mengutuk, memaki Allah. Kan apalah asyik Tuhan ni bagi hujan tak habis-habis. Ataupun kenapa pada diri aku je yang kena. Tak adil lah Tuhan ni, tak adil lah Allah ni. Kadang pada orang lain tak kena, diri aku yang kena, keluarga aku je yang kena. Baik. Jadi firman Allah Taala tadi, wa ma lizalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Pada saat itu orang-orang yang zalim tidak akan mendapat seorang sahabat yang boleh membelanya, dan tidak akan mendapat pemberi syafaat yang diterima pertolongan. Jangan diterima pertolongan. Semana tidak ada boleh beri pertolongan pada kita. Malau sananya kita melakukan kezaliman. Baik. Dan firman Allah Taala lagi dalam Quran, wa ma lizzalimin min nasir. Wa ma lizzalimin min nasir. Surah Al-Hasy ayat 71. Kan? Maksudnya dah ingatlah, tiadalah bagi orang yang zalim dengan perbuatan syirik itu siapa pun yang dapat memberikan pertolongan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Siapa pun tak boleh bagi pertolongan. Macam tu. Okey. Cuma dalam dunia ni adalah ada kadang-kadang orang yang buat zalim, mana orang yang kena zalim tu tak dapat membalas. Ada dalam dunia banyak berlaku kes orang lain buat zalim terhadap orang lain. Si A buat zalim pada si B, tapi si B tak mampu nak balas, sebabkan oleh kelemahan dia, faktor-faktor kelemahan dia, maka menyebabkan dia tak mampu nak balas orang yang buat zalim. Itulah. Jadi akhirat besok Allah Taala akan bangkitkanlah orang yang buat zalim tadi, dan orang kena zalim akan membalas pula lah. Dipaparkan seperti bibiri, kambing biri-biri yang bertanduk, menanduk kambing biri yang tidak bertanduk. Di akhirat besok akan dibangkitkan kambing-kambing tadi, mana kambing yang tidak bertanduk pula akan membalas kambing yang telah menanduk dia. Macam tu. Cuma sama ada kambing yang tak bertanduk tu tumbuh tanduk atau tidak, itu wallahu alam lah. Cuma sebuah hadis mana kambing yang tak bertanduk itu di akhirat besok akan dibangkitkan untuk membalas orang kambing yang telah bertanduknya. Cuma persoalannya, adakah kambing yang tanduk tu keluar tanduk dia? Kemudian kambing yang ada tanduk tu, tanduk dia tak ada, dihilangkan Allah Ta'ala. Itu luar bidang kita lah. Itu serahlah kepada Allah Ta'ala macam mana keadaan kan. Macam tu. Baik. Kemudian kita lihat hadis yang pertama. Kalau di sini hadis yang ke-35. Hadis ke-35 dalam bab ini hadis pertama lah, dalam bab mengharamkan kezaliman dan perintah menolak kezaliman. Hadis terima daripada Jabir. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimuhum rawahul Muslim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis terima daripada Jabir. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, telah bersabda ia, ittaquz zulma, takutlah oleh kamu terhadap kezaliman. Ittaquz zulma, takut oleh kamu akan zalim, ataupun takut olehmu daripada buat zalim.
ataupun takut oleh kamu bersepakat dengan orang zalim. Dia macam-macam tu. Satu buat zalim, satu lagi bersepakat dengan orang buat zalim, dapat saham lah sekali kan. So Nabi kata ittaqul zulma, takut oleh kamu daripada buat zalim ataupun bersekongkong dengan orang zalim. Fa inna zulma zulumatul yaumil qiyamah, maka sesungguhnya zalim itu kegelapan. Zulumat, kegelapan, yaumil qiyamah, pada hari kiamat besok. Kegelapan. Mana kegelapan ni tak tahulah macam mana kegelapan yang disebut dalam hadis ini. Jadi kemungkinan kegelapan ni, masa kegelapan ni boleh juga kita tafsirkan mana gelap ni, maknanya tak nampak lah orang-orang yang beriman. Yang dia bercampur hanya dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah, ahli maksiat saja. Ahli maksiat saja. Kerana akhirat besok Allah Ta'ala akan mengasingkan mana orang zalim, mana orang tidak zalim. Jadi orang yang zalim akan berada dalam kumpulan orang zalim. Orang yang tidak zalim akan berada dalam kumpulan orang tidak zalim. Macam tu. Diasingkan besok, di akhirat besok. Macam tu. Okey. Ya, itu juga boleh bermakna zulumat, kegelapan. Mana diasingkan daripada orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat. Jadi orang tidak taat tadi buat zalim, berada dalam kegelapan. Kegelapan cahaya, kegelapan orang kata tak dapat nak bergabung dengan orang yang taat dan sebagainya. Itu pun bermakna kegelapan juga. Itu. Fa inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Wattaqusyuha, dan takut oleh kamu akan perangai bakhil. Kerekut ataupun bakhil, Haji Bakhil bin Haji Kerekut kan. Macam tu. Haji Bakhil Haji Kerekut. Itu memang cerita tu memang jelas tergambar lah kekedekutan itu. Film boleh buat cerita macam tu kan. Sehingga kan watak tu, siapa nama watak yang kerekut tu? Amanispu bukan? Siapa nama dia? Doma. Doma. Jadi sampai ke mati tuan-tuan. Sampai ke mati tuan-tuan. Orang cop dia sebagai orang yang bakhil. Tu bahaya pula cerita tu. Jadi kalau tuan-tuan bermain masuk filem ke, jangan mainkan watak orang jahat. Bila kita main pakai watak orang jahat, jadi orang anak cucu pun tergambarlah, ini orang ni memang jahat, betul lah. Betul tak? Walaupun memang asalnya orang tu tak jahat pun. Macam tu. Siapa yang biasa melakukan watak jahat kalau dalam filem tu siapa? Syarif Dul, Mahmud Jun, betul tak? Apa lagi? Itu jenis watak-watak jahat lah. Kan? Walaupun dia tak jahat pun, tapi sebabkan dia watak jahat, jadi orang pun tergambar kalau dia main filem tu mesti dia lakukan watak yang jahat. Tak ada watak jahat. Sama juga dengan Haji Kerekut, Haji Bakhil itu. Walaupun mungkin dia tak bakhil. Tapi sebabkan dia mainkan watak jahat, jadi orang-orang anak cucu kita pun tergambarlah, oh ini kan. Kalau agak kalau dia hidup lagi, muncul dia ke depan mata kita, orang pun tercop juga sebagai Haji Bakhil dan Haji Kerekut juga. Baik. Kemudian fa inna syuha ahlaka man qablakum, maka sesungguhnya bakhil itu telah binasa orang-orang yang sebelum daripada kamu. Hamalahum ala ansafaku dimahum, yang mana mereka itu telah membawa kepada melakukan pertumpahan darah. Kan? Disebabkan oleh as-sukh tadi, disebabkan oleh bakhil, maka menyebabkan orang itu akhirnya dia ada sifat nak memiliki harta itu sampai bila-bila. Akhirnya dia akan menumpahkan darah. Malahan mungkin hartanya ada pun dia nak tambah lagi harta dia, tambahkan lagi dan sebagainya. Bila tambahkan harta yang ta'ala jadi milik dia, kan, dia boleh sanggup merampas satu orang dan sebagainya. Dan orang yang cuba menahan daripada dia merampas harta, dia akan bunuh orang tu. Macam tu. Kemudian dengan bakhil juga, kan, dengan harta yang banyak juga, orang itu boleh mengupah orang lain.
Kan seorang itu boleh mengumpah orang lain untuk membunuh orang lain. Sebab duit banyak. Bila duit banyak, dia boleh sokong orang tu. Dia kata si Mamat ni cuba merampas harta aku, ataupun si Mamat ini cuba nak potong aku. Aku nakkan kuasa, nakkan pangkat, tapi dia ada orang lain yang cuba potong dia dapatkan pangkat tadi. Maka dia akan upah orang lain supaya bunuh orang yang cuba menahan dia tadi, dapatkan pangkat itu. Nampak tak? Itu pun salah satu sebab juga lah. Kesan daripada bakhil. Kesan dari bakhil. Dan akhirat besok, kalau sebutlah hadis pun, orang bakhil ni akan dikalungkan lah. Dikalungkan apa benda yang dia bakhil tadi. Kan, emas, perak, harta, wang ringgit dan sebagainya. Semua besok dia akan pikul lah. Dia dikalungkan pada dirinya. Akhirat besok. Dia bawa lah kulu, kilir, kerai, ke bau dan sebagainya. Selagi mana belum habis perhisapannya, selagi itulah dia akan menanggung benda itu akhirat besok. Baik. Kemudian wastahallu maharimuhum, dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini kesan daripada as-sukh, bakhil. Lawan bakhil ialah pemurah. Sifat pemurah. Siapa yang pemurah, Allah Ta'ala, orang akan dekat dengan dia. Orang bakhil, orang bukan dekat dengan dia. Orang semakin jauh daripada dia. Semakin jauh. Tahu tak? Kemudian contoh bakhil, contohnya dalam sejarah telah apa tu? Siapa yang bakhil dalam sejarah itu? Iaitulah pada zaman Nabi Musa AS, iaitulah Qarun. Qarun ni termasuk orang yang bakhil lah. Dia tak nak memulakan harta dia. Dia anggap harta dapat tu hasil daripada usaha dia sendiri. Hasil daripada usaha dia sendiri. Bila dah hasil usaha dia sendiri, akhirnya Allah Ta'ala balas dia lah. Maka dia masuk ke dalam tanah. Dia masukkan, dibenamkan dalam tanah oleh Allah SWT sebabkan oleh sifat bakhil. Dan kita juga kena tahu tuan-tuan, pada harta kita ada sebahagiannya memilih orang yang miskin, orang yang susah dan sebagainya. Orang yang miskin dan orang yang susah. Tak semua orang tuan-tuan, kalau kita tanya orang susah tu, betul kau nak susah? Tak ada. Semua orang nak senang. Tak ada siapa dalam dunia tuan-tuan nak susah. Tak ada kan? Kita tanyalah orang fakir miskin dan sebagainya. Orang susah-susah tu, orang hidup melarat, orang yang golongan gelandangan tu, kalau kita tanya dia, kan, kau nak kau jadi macam ni? Tak nak kan? Semua tak nak jadi macam tu. Semua tak nak miskin, semua tak nak fakir. Kalau nak semua nak hidup senang, rumah yang besar, kereta yang mewah, tanah yang luas dan sebagainya, semua nakkan macam tu. Tapi tak semua orang boleh dapat macam tu. Walaupun mereka dah usaha dah. Sedaya upaya dia. Tapi itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Maka itulah sampai bilalah keadaan macam tu, sehinggalah dia kena ubahlah diri sendiri. Dia kena usaha jugalah. Tapi kalau dah usaha macam mana pun macam tu juga, nak buat macam mana, memang dah qada Allah Ta'ala lah pada macam tu. Tapi yang penting dia kena usaha lah ubah diri dia. Baik, pengajaran hadis. Kerana orang miskin ni bukan di Malaysia aja, kan? Di Amerika tu pun ada orang miskin. Walaupun mereka itu hidup dalam bandar New York ke, kan? Bandar-bandar besar di Amerika tu kan. Bukan semuanya orang kaya pun. Ada juga golongan gelandang-gelandangan tu melesepah di gelandangan tu. Orang miskin dan susah kan. Macam tu. Sama juga di Malaysia. Siapa yang nak hidup jadi gelandangan? Tak ada. Semua tak nak hidup gelandangan. Semua nak hidup senang. Tapi ketentuan Allah Ta'ala menyatakan begitu. Baik. Dengan adanya orang miskin juga sebenarnya memberi peluang kepada orang kaya. Betul tak? Bila ada orang miskin, maka orang kaya diberi peluang untuk membantu dan bersedekah kepada orang susah miskin. Kalau orang miskin tak ada, jadi orang kaya nak bagi sumbangan kat mana? Betul tak? Semua orang dah kaya raya, tak ada seorang pun miskin. Bila kita nak bagi duit, nak bagi sumbangan, tak payah, dia aku banyak. Kita pun nak bagi cari orang lain pula, nak bagi sumbangan, tak payah, dia aku banyak. Kau simpanlah duit kau tu, kemudian kau sendiri kan.
Itu kalau seandainya sumber orang kaya. Tapi yang jelas ada orang kaya, ada orang miskin. Bila ada orang miskin, itulah peluang orang kaya untuk memberi sumbangan, kan, membantu. Kita pun dapat pahala juga membantu orang yang susah aja tu. Tapi yang salahnya itu sengaja nak jadi miskin. Itu yang salah. Sengaja nak menjadi miskin, tak nak berusaha langsung. Itu yang salah. Tu yang salah. Tak nak usaha langsung. Kerja tak nak, semua tak nak. Tidur je. Itu salah lah. Dalam konteks Islam salah. Baik, pengajaran hadis pertama, jauhilah sifat bakhil, kerana bakhil itu membawa permusuhan dan pertelingkahan yang boleh mendatangkan kerugian. Hasil pada sifat bakhil, orang akan jadi kedekut lah. Bila kedekut, orang akan cuba mempertahankan harta, kan? Bila orang kedekut, jadi orang miskin terdesak hidup. Bila orang miskin terdesak hidup, dia akan cuba merompak orang kaya, kan? Dia akan cuba merampas harta orang kaya. Sebab apa? Orang kaya kedekut. Bila orang kaya dirompak, dia pun duit banyak, dia akan pasanglah apa tu, jaga ke apa benda dan sebagainya, upah orang dan sebagainya, supaya tangkap ataupun bunuh orang yang telah merampas harta dia. Betul tak? Itu sebab yang terjadi perbalahan, permusuhan dan sebagainya. Yang kedua, umat Islam dilarang zalim menzalimi dan memfitnah sesama manusia, sesama mukmin, kerana akibatnya adalah lebih dahsyat daripada membunuh. Kan, kita dilarang daripada menzalimi orang lain, memfitnah orang lain. Kan, tengok dalam IB tu kalau fitnah tak habis-habis, kan, fitnah sana, fitnah sini dan sebagainya. Okay. Jadi yang orang kata, bila orang Islam sesama Islam memfitnah, jadi yang mendapat keuntungan siapa? Musuh Islam lah. Musuh Islam lah. Dan sekarang pun dah berlaku. Bila orang Islam asyik bercakap-cakap dan sebagainya, jadi yang mengambil kesempatan tu orang yang bukan Islam. Macam tu. Dizahirkan diri yang siapa sebenarnya. Kalau sebelum ni mereka apa tu, selindung. Kan, sebelum ni selindung. Sekarang ni bila ada kuasa, dia terzahirkan diri dia siapa sebenarnya. Kan, hasil daripada orang Islam tadi berbalah-balah, gaduh-gaduh. Baik, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW memberi ingat kepada umatnya supaya mengeluarkan sedekah dan membelanjakan ke jalan yang halal. Kita dituntut untuk melakukan sedekah. Dan bila bersedekah, jangan tengok bulu. Jangan tengok orang lah. Kalau sedekah tu cikgu murni, cikgu murni yang minta sedekah, berapa papan boleh dibagi, berapa banyak papan kain kan, sanggup dibagi. Tapi bila lelaki 2 orang tu datang, berapa sen dibagi tuan? RM1 dia kan. Dia kata apa? Orang tua tak boleh pegang duit. Alasan dia. Alasan ni tuan-tuan. Jangan jadi macam tu lah. Kan? Maknanya dia tengok orang. Siapa datang tu? Kalau orang perempuan ke, orang cantik lawa, kan? Dia datang tu dia bagilah. Tengok kalau orang lelaki kan selebai kan, tak ada dia nak bagi dah. Tengok bulu kan. Tak boleh lah macam tu. Kalau sedekah lah. Jangan kira orang kan. Macam tu. Yang keempat, kezaliman adalah antara dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya dikenakan azab seksa yang berat di akhirat nanti. Masya-Allah. Kezaliman adalah antara dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya dikenakan azab siksaan yang berat di akhirat besok lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana yang siksaannya, azab sebenarnya, wallahu alam lah. Kita tak tahulah macam mana. Tapi yang jelas orang zalim tentulah akan diazab. Mana kalau tangan yang buat tu, tanganlah besok akan disiksa. Mulut yang cakap, mulut dia akan disiksa. Mata melihat. Kerana zalim ni, saya tadilah, zalim ni ada pelbagai jenis. Sama ada zalim pada orang lain ataupun zalim pada diri sendiri.
ataupun zalim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kelima, tamak kepada dunia dan kedekut dengan apa yang dimiliki, sentiasa mendorong manusia melakukan maksiat. Tak? Tamak kepada dunia, kemudian kedekut kepada apa yang dimiliki, sentiasa mendorong manusia untuk buat maksiat. Sebab apa? Duit banyak. Tak? Duit banyak. Bila duit banyak, jadi boleh buat apa ajalah. Petik jari ya boleh dapat. Sama ada benda halal ke, benda haram ke dan sebagainya, semua boleh dapat. Macam tu. Sebab duit banyak. Cuba kalau tak ada duit, satu bono tak boleh buat kan? Satu bono tak boleh lakukan. Macam tu. Terus cubanya para ulama membahagikan manusia ni kepada beberapa kategori manusia kan. Ada kategori yang pertama, orang yang waktu dia miskin. Waktu dia miskin kan, dia boleh bersabar. Waktu dia miskin dia boleh bersabar. Kan, tapi waktu dia kaya dia tak boleh sabar. Ada orang macam tu. Waktu miskin dia boleh bersabar. Tapi bila dia kaya tak boleh sabar. Ada pula manusia waktu dia miskin kan, dia tak boleh sabar. Waktu kaya dia boleh sabar. Jadi Allah Ta'ala jadikan dia kaya. Allah Ta'ala jadikan kaya sebab dengan kaya tu dia boleh sabar. Waktu dia miskin dia tak boleh sabar. Ada orang waktu dia miskin boleh sabar, jadi Allah Ta'ala jadikan dia miskin. Sebab kalau jadi kaya kan dah lain macam jadi dia. Dia tak boleh kontrol diri dia sebab dia kaya. Dia kaya, dia hebat dan sebagainya. Macam tu. Ada orang dua-dua tak boleh. Pernah jadi tu. Waktu miskin pun tak boleh sabar, kaya pun tak boleh nak kawal diri dia, joli sana joli sini kan. Dia parah tu kan. Dua-dua pun tak boleh. Miskin pun tak boleh, kaya pun tak boleh. So kat mana duduk? Bahaya kan? Yang keempat ni maknanya waktu miskin pun dia boleh sabar, waktu kaya dia boleh sabar juga. Miskin sabar, kaya pun boleh sabar. Mana waktu dia miskin dia boleh kawal diri dia kan, tak mana taat tetap dia buat pada Allah, solat tetap dia buat. Waktu dia kaya pun macam tu juga. Malah bila kaya pula dia lagi pemurah. Lagi pemurah, lagi dermawan dan sebagainya waktu dia kaya. Tak? Ada orang macam yang pertama tadi, waktu dia miskin dia boleh taat pada Allah. Waktu kaya dah tak boleh taat dah. Dah lupa diri, lupa daratan. Kan? Kawan rakit tangan pun tak tahu je, pemangang je. Itulah kawan dia sama-sama main guli dulu kan. Main guli dulu, main listed kotah kan. Main apa tu anak kayu waktu kecil, itulah main anak kayu sama-sama. Tahu anak kayu kan, main anak kayu. Tapi bila dah kaya dah tak kenal dah. Kau dia siapa? Kan? Dia tak kenal dah. Walaupun kona, tapi dia kata dia tak kona. Dia payah tu lah. Baik, kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua atau di sini hadis yang ke-36. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumil qiyamah hatta yukada lisyati jaljai hatta yuqada lisyati aljaljai minasyatil qarnai. Inilah hadis tu pasal petanduk tu, min syatil qarnai, rawahul Muslim. Hadis terima daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, qala berkata ya, la tu'addunnal al-huquqa. Maksudnya sungguh akan ditunaikan hak-hak kepada yang empunyanya, ila ahliha, kepada yang empunyanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La tu'addunna, ni ada nun taukid sakilah.
Nun taukid ada dua, nun taukid khafifah dan juga nun taukid sakilah. Nun taukid ni biasanya duduk pada fi'il mudhari'. Biasanya duduk pada fi'il mudhari'. Ni nak menyatakan tentang tahqiq tu, kuat. Kuat dan pastilah. La tu'addunna al-huquq. Sungguh, nampak? Sungguh akan ditunaikan hak-hak kepada yang punyanya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat besok. Pada hari kiamat besok akan dipulangkan kepada yang punya hak dia. Hatta sehingga yuqada lisyatil jaljai min syatil qarnai, sehingga diberi balasan untuk biri-biri yang tidak bertanduk daripada biri-biri yang bertanduk. Untuk diberi balasan, untuk diberi balasan biri-biri yang tidak bertanduk daripada biri-biri yang bertanduk. Qarnai. Jali tidak bertanduk, kan? Kambing bertanduk dan tidak bertanduk. Dia akan beri balasanlah. Besok akhirat kiamat besok akan dibangunkan semula, dibangkitkan semula. Mana binatang, so maknanya akan dibangkit itu bukan manusia saja. Binatang-binatang pun akan dibangkit semula lah. Cuma binatang-binatang bila dah dibalas semua, mereka akan kembali menjadi tanah semula, kan? Tetapi manusia kekal. Sama ada dalam syurga ataupun dalam neraka. Manusia akan dimatikan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali pada asalnya, daripada air, kan? Binatang kan jadi cipta daripada air, so kembali pada air. Sedangkan kita ni daripada tanah, manusia daripada tanah. Jadi kita tidak akan dimatikan, terus kekal sama ada dalam syurga ataupun dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada yang terima daripada Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya akan ditunaikan hak-hak kepada yang punyanya, kepada yang berhak menerima di hari kiamat, hingga diberi balasan untuk biri-biri yang tidak bertanduk daripada biri-biri yang bertanduk. Semua akan dibalas. Begitu juga contohnya hak tidak ditunaikan. Contohnya seorang ayah tidak menunaikan hak, kan? Hak anak ataupun hak isteri. Suami tidak menunaikan hak isteri. Jadi besok akhirat esok tuntutlah di sana. Kenapa? Yalah, ada di kalangan di dunia ini, kan, macam orang-orang yang ada masalah rumah tangga, bercerai dan sebagainya, kan? Tapi walaupun bercerai, dia masih ada anak. Patutnya dia bagi nafkah pada anak tu. Tapi buat tak tahu, kan, tak nak bagi nafkah pada anak. So macam mana? Takkan anak tadi nak minta maaf, tak apalah abah, saya maafkan abah, tak payah bagi duit, tak apa. Kan? Tak semua yang begitu, kan? Tak semua. Kalau anak tu anak-anak masih kecil, suami hilangkan diri, tak bagi nafkah, ayah hilangkan diri, tak bagi nafkah pada anak. So macam mana? Kan? Kalau anak tu besok bila dah besar, dia boleh maafkan ayah dia, tak apa. Kalau tak boleh maafkan, besok akhirat besok lah, jumpalah balik, macam tu. Jumpalah balik, dengan ayah. Tu besok, kan, kita sebagai seorang ayah tak boleh nak lagi kalau kita tak tunaikan hak anak-anak kita dan juga isteri kita, kan, tak tunaikan. Tu tak boleh nak lagi. Baik, kerana mereka jugalah boleh menyebabkan kita masuk neraka. Macam tu, kalau tak betul lah cara dia. Kalau betul cara dia, insya-Allah tak adalah masuk neraka, kan? Baik. Apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, perbuatan yang wajib qisas. Perbuatan yang wajib qisas yang dilakukan di dunia yang belum ditunaikan qisasnya akan dituntut hak qisas itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Masya-Allah. Perbuatan yang wajib qisas yang dilakukan di dunia yang belum ditunaikan hak qisas akan dituntut hak qisas besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang besok lama, besok akhirat besok tu. Lama, kan, akhirat besok. Itu sebabnya sebelum kita meninggal, kan, kita maafkanlah kesalahan orang lain, kita maafkan kesalahan orang lain, ataupun kita maaf pada orang lain. Kita menghalalkan, minta halal lah.
Kalau kita ada berhutang, kita ada hutang apa-apa kan, sama ada hutang si wang ringgit ataupun hutang mungkin kita pernah sakiti hati dia kan. Kalau kita pernah sakiti dia, kita berhutang juga tu kan, berhutang juga kan. Apalagi kalau kita rampas harta dia, kita curi sikirap dia kita curi sikirap dia, kita curi apa kan, air dia kan, curi air. Sebab ada curi air, curi air pipe. Kan kawan saya ada kena kan, dia kerja siang, dia kerja, jiran dia curi air dia, jiran dia curi air. Jiran itu tak tahulah apa masalah jiran itu kan. Jadi air dah kena potong kan. Jadi dia curi air dia. Pipe tu macam mana kata digali dalam tanah tu kan, digali. Lepas tu dicuri, dia sambung buat penyambungan kan, pergilah ke rumah dia. Jadi pakailah air jiran tadi, jiran dia tak tahu. Sehinggalah pihak PBT ataupun sain kan, bila dia orang buat cek semua, rupa dia dapati bahawa ada penyambungan yang tak dibenarkan kan. Hari ni dia beritahu lah dengan dia, kawan tadi, dia pun terkejut, dia tak tahu kan. Sebagai dia panggil lah, kak macam ni, dia nak tunjuk sesuatu pun benda nak tunjuk. Mereka tengok apa yang berlaku. Dia tunjuk lah. Mana jiran dia dah curi air dia buat penyambungan. Itulah dah. Jadi kawan tadi bagi nasihat lah. Sebenarnya kau ada masalah apa kan, beritahu. Kau tak ada masalah duit, kau apa rasa kan, beritahu lah. Yang kau curi ni kenapa? Kalau tak ada duit, cakap lah tak ada duit kan. Jadi kawan ni bagilah tempoh, tak apalah, kau pakailah air ni dulu, tapi dalam masa sama kau cubalah, kau nak pergilah selesaikan kau masalah air kau ni. Jadi kawan ni macam bagi can lah dulu kan. Ingat bagi can tu dia pergilah uruskan, tak diurus-urus dah kan. Maka sampaikan kawan pun tanyalah dengan sain dengan PBT, ada tak kawan ni pergi uruskan air ni? Cek tak ada. Rupa-rupa dia tunggakan air 4,000 tunggakan air 4,000 tunggakan air. Bila nak sambung tu banyaklah kos dia. Asalnya dulu tunggakannya 300 je. Asalnya tunggakan 300. Disebabkan tunggakan tu dia tak nak bayar, jadi benda tu bertambah. Anjurnya naik 4,000. Bila 4,000 dah susah nak sambung. Nak sambung pun banyak pakai duit juga nak sambung balik, betul? Nampak? Jadi mak inai jiran lain lah, tak inai lah orang lain kan. Kalau bujang tu lain, ni dah beranak pinak. Macam tu. Bila dah beranak pinak, tentulah banyak pakai air kan. Air nak masak, nak mandi, anak-anak nak masak, basuh baju, macam-macam ni kan. Tentulah banyak kos dia nak pakai air. Itu akibat daripada menangguh-nangguh lah. Bila menangguh macam tu dia. Baik. Nampaknya kalau kita ada masalah apa-apa, masalah air ke, masalah elektrik dan sebagainya kan, kalau kita boleh urus, pergilah urus cepat mungkin. Buatlah penyambungan cepat kan. Kalau tidak, dia akan bertambah lah. Benda tu dia berjalan dia. Cas tu berjalan. Kalau cas tu tak berjalan, tak apa kan. Kalau ada cas sekali je, sekali tu jelah. Tapi masalahnya setiap bulan dia cas lagi. Setiap bulan tambah lagi kan. Selagi tak bayar, tunggakan tambah lagi kan. Tu yang ni masalah dia. Bila nak bayar, dah semakin bebanan tu semakin berat. Tak sanggup nak bayar. Habis macam mana? Anak bini macam mana? Kan masing-masing nak gunakan air, nak basuh, nak minum kan dan sebagainya. Macam mana? Baik, yang pertama, jadi perbuatan yang wajib qisas yang dilakukan di dunia yang belum ditunaikan, hak qisas akan dituntut hak qisas di hadapan Allah Ta'ala. Oleh itu janganlah kita melakukan zaliman. Sesungguhnya tidak sesekali menginaya seorang sekalipun sebersazarah. Sungguh Allah Ta'ala tidak sesekali menginaya seseorang sekalipun sebersazarah.
Allah Ta'ala takkan menginaya mana-mana orang kalau orang tu tak buat zalim. Tapi kalau orang tu buat zalim, kata Allah, aku akan balas. Kau akan balas kalau buat zalim. Yang kedua, Islam memberi ingatan kepada orang-orang yang beriman bahawa jika sesuatu kesalahan yang dilakukan memerlukan pembalasan, maka wajiblah dibalas dengan qisas. Daripada itu berjaga-jagalah daripada menumpahkan darah yang bukan hak. Kerana konteks Islam ni kan, pembunuhan kan ada 3 pembahagian pembunuhan kan. Membunuh dengan sengaja, membunuh dengan serupa sengaja, membunuh dengan tersalah dan sebagainya kan. Jadi ada dia punya qisas kan, ada dia punya diat. Kalau tak boleh balas bunuh maka qisas. Diat pun serata ke unta. Kalau ahli waris memaafkan, kena bayar diat juga. Yang ketiga, haram kata orang Islam menumpahkan darah dengan cara berbunuhan yang bukan dengan jalan yang kebenaran, bukan jalan sebenar. Haramlah kita membunuh darah. Kan? Dia membunuh darah ni, dia jangan mulakan aja. Jangan mulakan persengketaan. Bila jadi dah dimulakan persengketaan tu, dia akan berlanjutan dan sebagainya. Kan? Syaitan pun dia akan menyemarakkan api permusuhan. Kan? Kau tibai dia, kau pukul dia kan, kau hentak dia dan sebagainya kan. Jadi akhirnya daripada kadang-kadang permusuhan tu sikit je. Permusuhan tu sikit je kan. Contoh kereta bergesel sikit je. Tapi sebabkan masing-masing tak boleh kawal diri, jadi akhirnya berlakulah kadang berbunuhan. Hentak sana, hentak sini kan, pukul sana pun akhirnya mati. Betul tak? Macam tu. Besok malah kan, siapa yang telah menyebabkan orang tu bunuh. Macam tu. Yang keempat, hadis ini menunjukkan keadilan Allah Ta'ala yang mutlak. Tiada siapa pun yang akan terlepas daripada hukuman atas kezaliman yang dilakukannya, sekiranya orang-orang zalim itu tidak bertaubat dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Nampak? Jadi siapa yang tidak bertaubat daripada buat zalim kan, ataupun dia tidak pergi meminta maaf terhadap orang yang kena zalim, jadi dia jangan menganggap bahawa dia terlepas. Mungkin dia terlepas di dunia, betul tak? Mungkin sebab dia pasang lawyer ke, dia pasang peguam yang hebat dan sebagainya kan. Jadi akhirnya walaupun dia buat zalim tapi dia terlepas. Di dunia lah terlepas, akhirat boleh tentu terlepas lagi. Baik, kemudian yang kelima, Allah akan mengumpulkan binatang pada hari kiamat untuk melaksanakan qisas antara mereka. Umpamanya binatang yang pernah ditanduk di dunia akan diberi peluang membalas terhadap yang menanduknya. Kemudian mereka semua menjadi tanah. Jadi kata tanah, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Mana kembali menjadi tanah semulalah. Okay. Ini maknanya masing-masing tidak boleh terlepas. Nak lari ke mana? Kan? Kalau dalam dunia ni bolehlah lari. Kalau dunia ni boleh lari kan. Macam kes bunuh tu. Sekarang ni tak sesal lagi kan. Yang siapa tu? Abid satu. Satu lagi yang hari tu, yang orang Johor itu yang bunuh tu. Yang bunuh isteri dia kan. Sekarang tak jumpa lagi kan. Yang kat KL tu lah, keluar dalam paper tu. Ingat kan? Kan dia kata orang Johor. Kan? Tapi Johor ni besar. Kan dia bunuh isteri, orang kata dia yang buat. Sebab tu sekarang ni dia berhilang. Tak dapat lagi kan? Tak dapat lagi. Mungkin jelah kat dunia mungkin kau boleh terlepas. Akhirat boleh tentu lagi. Jadi kan? Tapi ialah, selagi mana tak dapat ditangkap, tak dapat dibuktikan lah. Tak dapat dibuktikan sama ada dia bunuh ke, tak dapat. Kan? Jadi ahli keluarga daripada pihak perempuan belah isteri dia, ahli keluarga dia minta supaya dia serahkan diri. Tapi dia tak ada serahkan diri kan. Dia hilang tak tahu ke mana pergilah. Kan? Sama ada pergi luar negara ke apa benda, tak tahulah.
Kan ada kes bunuh tu kan? Kat flat mana tu? Kan dia kata yang suami itu orang sini. Kan dia sebut suami itu orang Johor. Semua tak tahu Johor ni belah mana. Macam tu. Habis cukup itulah saya ada pengajian kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Ada lagi banyak hadis yang boleh kita share bersamalah. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Tak ada? Tak ada? Oh, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma'al mutaqabbala rizqan halalan wa barakatan katsira. Wasyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la yastajab laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Finish ni. Kita finish. Finish. Cuba tak finish. Mana finish?